Supaya pertanyaan ini yang betul dijawab bersekali dengan pertanyaan daripada YB Kulim Bandar Baru pada 18 November nanti kerana menyentuh isu yang hampir sama. Terima kasih Yang Betul. Untuk makluman ahli yang berhormat, KL Strike Force merupakan satu unit khas bersepadu yang ditubuhkan secara pentadbiran melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri atau JKKN Wilayah Persekutuan Bilangan 1 tahun 2024 pada 27 Mei yang lepas. Jadi objektif KL Strike Force ini adalah untuk menangani isu-isu keselamatan dan ketenteraman awam secara pantas, berkesan dan berterusan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebelum penubuhan KL Strike Force, tiada penyerasan bagi operasi-operasi bersepadu agensi penguatkuasaan dan keselamatan di Kuala Lumpur, dan dalam hal ini KL Strike Force telah mengambil alih tanggungjawab menjalankan operasi bersepadu secara mikro dan juga makro, bertindak secara aktif terhadap isu-isu yang menyentuh hal-hal keselamatan dan ketenteraman awam, sama ada yang tular di media sosial maupun aduan awam. Jadi saya sendiri selaku YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan merupakan penasihat kepada KL Strike Force ini dengan digerakkan oleh agensi-agensi utama yang lain sebagai ahli yang tetap. Adalah tidak tepat Yang Berhormat untuk mengatakan tiada pengurangan ke atas kes-kes persundalan di Kuala Lumpur ini, ya, kerana data pada tahun 2023 sendiri menunjukkan hanya 159 serbuan dan 540 tangkapan sahaja berbanding suku ketiga tahun ini. Jadi ingin saya kongsikan statistik semenjak penubuhan KL Strike Force ini, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM bersama agensi penguatkuasaan telah menyebu sebanyak 209 buah premis yang menawarkan perkhidmatan persundalan. Statistik serbuan bermula daripada tarikh 27 Mei 2024 hinggalah 30 September 2024 menunjukkan seramai 781 orang telah ditangkap, terdiri daripada 149 orang warga tempatan dan diikuti 632 orang lagi warga negara asing berusia di dalam lingkungan 18 hingga 61 tahun. Tindakan pembenterasan giat dijalankan bagi menyekatkan aktiviti persundalan terutama di kawasan yang dikenal pasti berpotensi dalam menawarkan aktiviti ini, dan tiada tindakan pilih kasih sama ada penawaran persundalan golongan elit maupun golongan bawahan akan diambil tindakan yang sama. Cuma cabaran kita sekini ialah hotspot terbaru persundalan yang dikenal pasti oleh KL Strike Force adalah contohnya kedai makan dan juga medan selera di sekitar Kuala Lumpur, itu di Jalan Pudu dan Jalan Lok Yu, di mana modus operandi sindiket ini telah pun bertambah kreatif dengan menjadikan premis-premis ini sebagai lokasi mengiklankan perkhidmatan persundalan mereka. Malahan memasuki era pasca normal, cabaran KL Strike Force adalah membenteras kegiatan persundalan yang sudah mula berpindah daripada premis konvensional kepada platform digital. Lebih-lebih lagi apabila rumah inap, hotel, kediaman peribadi juga turut dijadikan sarang aktiviti ini. Dalam hal ini, kerajaan menyeru supaya komuniti setempat menjadi juga mata-mata dan melaporkan aktiviti seumpama ini kepada adu@KL 2.0 atau mana-mana saluran aduan agensi yang menjadi ahli kepada KL Strike Force semudah dengan menggunakan hashtag KL Strike Force di hantaran sosial media. Jadi selain daripada itu, DBKL juga mengetahui operasi bersepadu melalui inisiatif Smart Partnership antara agensi-agensi kerajaan ke atas premis perniagaan warga asing, termasuklah dengan PDRM, Jabatan Immigration, Kementerian Perdagangan, dan dalam negeri dan juga kos sara hidup, Jabatan Kastam pun ada, dan juga jabatan dalam DBKL sendiri. Jadi sehingga September 2024, 4 siri operasi bersepadu telah pun dilaksanakan, dan dalam operasi tersebut 11 premis perniagaan telah dipantau, dan daripada jumlah tersebut 4 premis telah diambil tindakan tutup serta-merta di bawah Seksyen 101 dalam kurungan 1V Akta Kerajaan Tempatan 1976, ekoran dikendalikan sepenuhnya oleh warga asing. Manakala sebanyak 8 siri tindakan khas ke atas premis-premis perniagaan oleh warga asing telah dilaksanakan, sebanyak 59 buah perniagaan telah dipantau, dan daripada itu 15 premis telah ditutup, 53 notis kesalahan telah dikeluarkan, 22 tindakan sitaan telah dilaksanakan, dan 22 kertas siasatan juga telah dibuka. Seterusnya, bagi tindakan khas penjaja warga asing pula, 21 siri tindakan khas telah dilaksanakan sehingga September 2024, sebanyak 2,261 kes sitaan terhadap penjaja warga asing telah dilaksanakan di sekitar Kuala Lumpur. Jadi yang dipertua secara ringkas yang saya nak bagi tahu, InsyaAllah, ya, saya pun sebenarnya menerima jolukan
orang kata 3 wanita besi yang dipertua, iaitu saya, Datuk Bandar dan juga Datuk KP yang menjaga KL ini. InsyaAllah kita akan lihat Kuala Lumpur ini bersih dari segala perkara-perkara yang menjadi concern kepada kita warga, dan insyaAllah saya juga nak ingatkan jangan macam-macam di Kuala Lumpur ni. Terima kasih, Tuan-Tuan.